tips ataupun dua kebaikan susu kambing yang saya nak share kepada anda. Saya harap apa yang saya sampaikan mendapat manfaat pada anda semua. Yang pertama, kebaikan yang saya nyatakan hari ini adalah untuk kenapa kita kena minum susu kambing. Yang pertama adalah untuk menstabilkan kita punya jantung. Okey. Ya, dan yang kedua, kenapa kita perlu minum susu kambing? Sebab dengan minum susu kambing dapat menyihatkan rambut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Hai, apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di luar sana? Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan adanya. Apa lagi kebaikan susu kambing untuk masyarakat kita, untuk kita, untuk tubuh badan kita. Tapi sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut tentang apa dia kebaikan seterusnya yang saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana. Okey. Sebelum tu izinkan saya sebenarnya kita nak sembang-sembang santai-santai berkenaan dengan susu kambing ni, satu produk yang sangat baik daripada perspektif Islam, yang sebenarnya kenapa kami daripada Kaprima Dairy Farm memperjuangkan untuk memasarkan produk ni kepada semua penduduk di Terengganu khususnya maupun penduduk di dalam Malaysia sendiri. Kenapa kita bersungguh-sungguh nak memperjuangkannya untuk memasarkannya? Okey. Sebenarnya tak lain tak bukan, sebenarnya dari sudut kecil hati kami ni, kami sebenarnya adalah untuk memberi yang terbaik kepada anda dalam menyebarkan minuman sunnah, di samping memberikan ataupun mengetengahkan kepada masyarakat kenapa perlunya transformasi ini perlu dilakukan, kerana banyak faedah yang masyarakat tak tahu sendiri tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada susu kambing. Okey, kita nak sebarkan kepada masyarakat, kita nak ceritakan kepada masyarakat tentang kebaikan susu kambing. Dan yang paling penting di belakangnya adalah kenapa anda perlu minum susu kambing? Kerana susu kambing itu adalah makanan ataupun minuman sunnah Nabi SAW. Okey, macam sebelum yang saya terangkan sebelum ni. Okey, sebelum yang saya jelaskan kepada tuan-tuan kenapa ia perlu diminum oleh semua manusia ataupun semua umat Islam dekat Malaysia ni. Kerana pertama sekali yang kita tahu bahawa Nabi kata kambing ini adalah merupakan satu binatang yang barakah, yang berkat, yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi bila binatang ni berkat, semua yang berkaitan dengan kambing itu adalah berkat. Sama ada orang yang peliharanya pun mendapat keberkatan, orang yang memerah susu kambing pun mendapat keberkatan, orang yang makan daging kambing pun berkat. Jadi orang yang jual susu kambing pun mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Jadi sebenarnya kita nak sebarkan kepada masyarakat, jom kita minum susu kambing. Susu yang selainnya bukan tak bagus, bagus juga, tapi kita kena ambil prioriti. Di antara banyak susu-susu yang ada dekat dunia ni, susu kambing adalah susu yang terbaik sekali, yang kita boleh jadikan sebagai suplemen ataupun minuman tambahan kita setiap hari. Okey, sehingga kan saintis ataupun para pendidik menyatakan bahawa susu kambing ni adalah susu terbaik selepas susu ibu. Kita pun tak sangka benda ni fakta ni. Okey, saya pun bila terlibat dengan susu kambing ni pun saya baru tahu fakta ni. Susu kambing adalah susu yang kedua hebat selepas susu ibu. Jika tiadalah susu ibu dalam dunia ni, maka bolehlah diambil manfaat ataupun kebaikan daripada susu kambing. Sampai macam tu sekali kebaikan susu kambing. Jadi kita kena tengok sebab apa dia hebat, sebab apa dia berkat. Okey? Sebab tiada yang datang daripada sunnah Nabi itu benda yang tak bagus. Kita kena fikir satu, tak ada yang datang daripada Nabi yang Nabi tinggalkan, yang Nabi suruh kita ikut benda yang tak bagus. For sure benda yang ditinggalkan oleh Nabi itu mesti kita ikut, sebab walaupun kajian saintifik sekarang ni baru bagi tahulah dia ni adalah susu nombor 2 terbaik. Tapi sebelum tu dulu, sebelum zaman tabi'in lagi, para sahabat, mana ada saintis yang menyatakan bahawa susu kambing itu bagus. Tapi mereka berpegang bahawa setiap sesuatu yang datang daripada Nabi
adalah benda yang berkat dan terbaik. Okey. Itulah mukadimah. So boleh kita share kat sini lah bagi mereka yang nak komen. Okey, sebenarnya saya nak mendapatkan feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Bagaimanakah cara mudah untuk kita sampaikan kepada masyarakat susu kambing ni. Okey, sebab kita tahu dah dalam media sosial kita ada pelbagai produk-produk yang sedang hangat dipasarkan. Sama ada produk itu untuk kesihatan, produk untuk kurus, produk untuk kekal sihat dan sebagainya. Jadi kita daripada Kaprima ni pun juga berjuang dalam platform yang sama, dalam kita nak mengetengahkan ataupun nak jadi pemain ataupun player produk yang berasaskan daripada susu kambing ni. Sebab kita nak sebenarnya kita nak semua kalau boleh setiap rumah tu ada satu botol atau sekurang-kurangnya lah satu botol susu kambing dalam peti ais dia ataupun dalam chiller kat rumah mesti ada satu botol susu kambing. Tak kisahlah daripada produk mana sekalipun, tetapi pastinya kalau ada dari susu kambing UHT Kaprima, tentunya ia lagi yang terbaik lah. Okey, kita nak war-warkan kepada masyarakat. Okey, jom kita ubah. Kita ubah daripada kebiasaan kita minum selain daripada minuman sunnah, kita nak ubah kepada minuman sunnah. Daripada minum susu yang biasa-biasa saja, okey, biasa-biasa saja, kita minum susu yang betul-betul hebat yang telah diakui oleh Nabi sendiri. Minuman yang terhebat selepas susu ibu adalah susu kambing. Okey, dia punya nutrien pun hampir sama dengan susu kambing. Kelikatannya pun hampir sama dengan susu ibu. Kebaikannya pun hampir sama dengan susu ibu. Kelikatannya, warnanya pun hampir sama dengan susu ibu. So, hebat tak hebat tak bermakna jika anda tak minum susu kambing. Ya, okey, betul. Yang tu dia punya climax dah. Okey. Saya menceritakan tentang kebaikan walaupun sejuta kebaikan, seribu kebaikan sekalipun, jika anda tak minum susu kambing, tak ada makna bagi kami. Okey, kita sebenarnya nak mewar-warkan kebaikan susu kambing sebab kita nak tarik orang ramai semua. Okey, mula mencari ataupun memberi tumpuan kepada susu kambing. Lebih-lebih lagi, tak lama lagi kita nak puasa. Okey, bila nak puasa, maka ramailah yang akan mencari buah kurma. Kebiasaanlah sebelum ni buah kurma. So bagus dah cari buah kurma tu, memang bagus dah satu makanan sunnah. Tetapi jangan pula kita lupa pada makanan sunnah yang lain. Okey, bila kita dah minum kita dah makan kurma tu, salah satu sunnah yang terbaik juga untuk bulan puasa. Okey, malah di luar bulan puasa pun memang kita digalakkan makan kurma sebab kandungan protein, kandungan vitamin yang ada dalam tu memang super hebat. Buah kurma memang tak dinafikan. Tetapi apa kata kali ni, tahun ni, puasa tahun 2020 ni, kita mixkan. Kita dah ada satu makanan yang super power. Kita dah ada buah kurma yang hebat. Macam mana tahun ni kita plus pula dengan susu kambing pula. Makanan sunnah dengan minuman sunnah bila bergabung dia akan menjadi super power. Jadi cuba baru tahu. Kalau tak cuba memang tak tahu. So kita akan war-warkan kepada anda semua. Bila dah dekat dengan bulan puasa ni, kita akan crowd, kita akan tarik orang beramai mungkin untuk puasa tahun ni. Tolong kita cari susu kambing sebagai satu suplemen untuk anda menguatkan minda anda, menguatkan tenaga, energi. Okey, sebagai satu suplemen pelengkap bagi buah kurma tu sendiri. Okey, habis kita cerita pasal, kita sembang-sembang pasal susu kambing ni. Sekarang kita nak share dua lagi kebaikan susu kambing yang ramai orang tak tahu. Yang ramai orang tak tahu, yang ramai orang Malaysia tak tahu. Terutama sekali mereka yang kurang berinteraksi atau mencari info berkenaan dengan susu kambing. For sure anda tak tahu tentang kebaikan susu kambing. Dan bila kita sembang pasal susu kambing, mereka hanya akan melontarkan idea, saya tak minum susu kambing sebab susu kambing ni dia bau hamis. Susu kambing ni, saya tak minum susu kambing ni sebab saya ni ada darah tinggi. Saya tak minum susu kambing ni sebab saya tak pernah minum susu kambing.
Okey, kenapa why kita tak bagi peluang pada diri kita? Yang tak cuba tu cubalah kan. Yang tak cuba lagi kita cubalah macam sebelum ni. Tuan-tuan tak pernah pun minum susu lembu. Contohlah masa kecil dulu breastfeeding, okey. Lepas tu dah besar habis, kemudian tak minum susu dah. Lepas tu minum susu lembu. Sebelum tu tak minum dah susu lembu. Kenapa anda memberikan peluang pada diri anda untuk minum susu lembu? Kan? Minum susu lembu dan tak rasa apa dan continue minum susu lembu tanpa minum susu lain. Okey, sekarang why not kita beri peluang pada diri kita untuk cuba susu kambing. Untuk cuba susu kambing sebab dia memang boleh diminum untuk semua lapisan masyarakat. Daripada bayi yang baru lahir, masalah sakit kuning, kita biasa dah. Dengar orang tua kata kalau sakit kuning pergi cari susu kambing, okey, pergi cari susu kambing. Tapi yang paling penting tolong cari susu kambing yang telah disterilkan, okey. Jangan cari susu kambing yang direct daripada kambing. Yang jadi masalah kita ni susu kambing yang kita nak bagi kat baby tu, susu kambing yang kita ambil daripada betul-betul daripada kandang tu. Kita tolong pak cik sebelah tu, kita cakap dengan pak cik sebelah tu kita nak susu kambing sebab anak kena kuning. Tapi kita tak sedar, jika kita ambil direct daripada susu kambing, kita tak proses dulu, kita takut ada kandungan bakteria, kandungan benda-benda yang tak elok dalam susu kambing tu. Sebab susu kambing yang kita nak minum ni kita kena melalui proses. Okey, macam kita di Kaprima kita ada satu mesin yang digunakan untuk membuang kuman-kuman yang tak elok, okey, bakteria-bakteria yang tak elok kita dah buang dah. Kita ada proses UHT. Okey, jadi pastikan jika anda nak berikan kepada baby-baby anda, okey, bayi-bayi anda yang ada masalah kuning, tolong dapatkan susu kambing yang terbukti baik dan bersih, okey. Yang ada recognize daripada veterina atau sebagainya, sebab okey, sebab kita daripada Kaprima Dairy Farm ni kita memang sentiasa dipantau oleh veterina dari negeri Terengganu lah, dan untuk memastikan tahap piawaian kebersihan, okey, sentiasa berada pada tahap yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, apa kebaikan yang pertama yang saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Okey, yang pertama adalah bila anda minum selalu ataupun kerap minum susu kambing, okey, dalam susu kambing dia ada satu vitamin yang kita panggil magnesium. Kita ada garam galian yang kita panggil sebagai magnesium. Okey, magnesium ni berfungsi untuk apa? Fungsi magnesium ni adalah untuk menstabilkan denyupan jantung. Okey, menstabilkan denyupan jantung. Jadi mereka pakcik-pakcik, makcik-makcik, atuk-atuk, tok wan, tok ki yang di luar sana yang takut sangat nak minum susu kambing, yang fobia sangat nak minum susu kambing, okey, ni cik nak beritahu sekarang ni kenapa pakcik-pakcik, makcik-makcik dan semualah yang mempunyai masalah denyupan jantung, ada masalah jantung berdenyut kencang, okey, kuat dan tak stabil, tolong banyakkan minum susu kambing. Okey, sebab susu kambing ni dia ada sumber magnesium yang boleh menstabilkan denyupan jantung. Okey, kita akan magnesium ni berfungsi untuk stabilkan denyupan jantung. Dia akan memastikan bahawa denyupan jantung anda tu kekal pada keadaan yang stabil. Okey, kadang-kadang orang dia punya denyupan jantung dia tu tinggi, high, ada low, lepas tu ada yang tak stabil. Okey, bila kita selalu minum susu kambing yang mengekalkan kandungan magnesium yang bagus untuk tubuh anda, dia akan mampu mengekalkan kestabilan denyutan jantung anda. Okey, dia juga magnesium ni juga dia membantu menghalang pembentukan darah beku. Okey, magnesium ni penting untuk mengelakkan daripada pembentukan darah beku. Okey, selain itu juga magnesium ni dia bersama-sama dengan vitamin D, dia akan menjadi nutrisi ataupun makanan, akan menjadi makanan kepada jantung. Pada ni jantung kita makin sihat lah bila kita selalu minum susu kambing, kita punya jantung tu makin sihat, makin segar. Okey, ayat tu yang pertama untuk hari ini. Kebaikan susu kambing adalah untuk menstabilkan kita punya jantung, denyutan jantung.
Okey, itu yang pertama. Okey, apa pula yang kebaikan susu kambing yang kedua? Okey, kebaikan susu kambing yang kedua ni adalah untuk menyihatkan rambut. Okey, menyihatkan rambut. Okey, perasan tak bagi kalau anda yang ke pasar raya ataupun ke kedai, nampak shampoo rambut yang diperbuat daripada susu kambing. Ada tak? Ada kan? Ada kan? Okey, sebab susu kambing ni adalah sangat sesuai digunakan sebagai bahan tambahan ataupun bahan kandungan utama dalam shampoo sebab dia akan menyihatkan rambut kita. Okey, menyihatkan rambut kita. Sebab apa? Okey, susu kambing ni dia bersifat apa? Alkali ke asid? Ada tak yang tahu? Okey. Susu kambing ni bersifat apa? Ya, okey kan? Susu kambing dia bersifat alkali. Okey, susu kambing bersifat alkali. Bila susu kambing ni dia bersifat alkali, dia akan membantu rambut ni dalam pH yang sebenar lah. Okey, dia membantu menstabilkan nilai pH rambut tu supaya rambut akan sentiasa segar dan akan sentiasa kelihatan bermaya lah. Rambut kadang-kadang orang rambut susah nak tumbuh kan, rambut susah nak tumbuh, ada rambut tapi rambut tak lebat. Okey, itu bermakna kandungan nilai pH mungkin masalah pada shampoo yang anda gunakan. Okey, so lepas ni bagi mereka yang ada masalah rambut, cari di pasar raya, cari di kedai-kedai, okey, shampoo yang diperbuat ataupun berasaskan kandungan dia adalah susu kambing. Kerana dia akan membantu rambut anda dan akan membantu menstabilkan nilai pH anda. Okey. Itu dua tips ataupun dua kebaikan susu kambing yang saya nak share kepada anda. Saya harap apa yang saya sampaikan mendapat manfaat pada anda semua. Yang pertama, kebaikan yang saya nyatakan hari ini adalah untuk kenapa kita kena minum susu kambing. Yang pertama adalah untuk menstabilkan kita punya jantung. Okey. Dan yang kedua, kenapa kita perlu minum susu kambing? Sebab dengan minum susu kambing dapat menyihatkan rambut kita. Tengok rambut saya ni, hari-hari minum susu kambing. Kan? Sihat kan? Macam itulah tuan-tuan, kalau nak kesihatan rambut, bukan sahaja kita pakai shampoo yang mempunyai kandungan susu kambing. Okey, anda juga digalakkan untuk direct minum. Okey, direct minum susu kambing supaya rambut anda sentiasa sihat dan bersinar macam awet muda. Okey, saya rasa sekadar itu dulu perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu. Mana yang terbaik tu kita sharekan supaya manfaat ini tersebar kepada semuanya. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat susu kambing, ingat susu kambing UHT K5. Bye bye. Assalamualaikum.